KPM. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hai, khusyuk betul cikgu tengok. Cikgu tengok apa cikgu? Saya tengok perlawanan pasukan Malaysia menentang pasukan Thailand. Malaysia, Thailand Wah, patutlah khusyuk tengok cikgu. Kenapa cikgu tengok video ni? Kenapa saya tengok Nak tahu? Sekejap lagi saya beritahu. Alah, cikgu nak berahsia pula. Baiklah, sebelum cikgu share, kita tengok dulu profil cikgu untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kita di Mahir Didik TV KPM. Baiklah, hari ini anda bersama saya Muhsin Nazli dan guru kita yang sebentar tadi kita tengok profilnya. Ini dia Cikgu Nizam. Assalamualaikum Cikgu. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Ya Cikgu, tadi Cikgu nak berahsia sangat dengan saya kan? Sekarang ni Cikgu cerita. Kenapa Cikgu tengok video bola tadi tu? Okey, baik. Kenapa saya tengok video tadi? Ya, semua orang nak tahu Cikgu. Ia ada kaitan dengan topik pengajaran kita pada hari ini. Topik kita pada hari ini ya. Nak tahu apa? Saya tak sabar nak tahu Cikgu. Okey. Sebab saya tengok Cikgu tadi khusyuk. Tapi sebelum tu Cikgu, elok sekiranya kita sanitasi dulu tangan kita. Okey, baik. Sebab apa? Sebab kes semakin meninggi sekarang ni. 17,000. Mana kita nak pergi? So, kita kena amalkan jaga kita sesama kita. First, kita kena sanitasi tangan Cikgu. Okey. Silakan. Terima kasih. Okey, selain daripada sanitasi tangan, kita juga kena pakai pelitup muka. Ya, pastikan kita pakai dengan kemas dan jaga jarak kita sekurang-kurangnya 1 meter. Macam saya dengan Cikgu ni, dah 1 meter dah dengan Cikgu Nizam ni. Okey, itu dia. Kita jaga kita. Ingat, dekat rumah ataupun dekat mana-mana. Baiklah Cikgu, apa yang Cikgu nak kongsikan dengan kita dan juga penonton di rumah? Okey. Kaitan video tadi yang saya tengok adalah ada kaitan dengan topik pengajaran kita pada hari ini tentang kemahiran yang ada dalam sukan bola sepak. Okey Cikgu. Okey, kemahiran dia adalah kemahiran menghantar dan menerima bola menggunakan kaki. Menghantar dan menerima. Macam mana nak menghantar, macam mana nak menerima? Itulah yang kita akan belajar ya Cikgu. Betul. Alright. Menarik ni Cikgu. Okey. Sebelum saya meneruskan lagi, saya akan kongsikan tentang apa yang kita akan fokuskan pada hari ini. Okey, kita akan mula. Teknik pembelajaran kita pada hari ini adalah ada 3 aspek, iaitu aspek pertama 3 aspek ya Cikgu. Kemahiran pergerakan, iaitu domain psikomotor. Yang pertama 1.5.1, menghantar bola menggunakan tangan, kaki dan alatan. Dan kedua 1.5.2, menerima bola menggunakan tangan, kaki dan alatan. Okey, untuk aspek yang kedua pula, alright Cikgu. 2.0 itu aplikasi pengetahuan dalam pergerakan. Di mana kita akan tengok 2.5.1 menerangkan lakuan semasa menghantar dan menerima bola. Kemudian 2.5.2 membezakan penggunaan daya semasa menghantar bola pada pelbagai jarak. Dan aspek yang ketiga iaitu aspek 5.0, aspek kesukanan. Okey, 5.4.1 memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan. Okey. Dan 5.4.2 melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan. Ya, itu dia. Saya pun sebenarnya tak sabar dah ni. Dah dengar Cikgu Nizam cerita. Cikgu, bila kita nak start ni kan Cikgu kan, apa peralatan yang kita kena ada ataupun kelengkapan kita kena ada? Okey, untuk melakukan aktiviti ini, kelengkapan kita kena ada, semestinya lah kita menggunakan bola. Kita kena ada bola sepak. Kita ada bola. Sebab apa kita guna bola sepak? Sebab kita gunakan kaki. Okey, guna kaki. Okey. Kalau guna bola rugby, guna tangan lah cikgu. Guna tangan, betul. Alright. Okey. Apa dia? Okey.
sebelum itu, saya juga akan beritahu fokus yang saya nak murid kuasai pada pengajaran hari ini. Ini kena betul-betul ambil perhatian. Okey, kita akan tengok kepada objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, di Okey, akhir cikgu. siaran nanti, saya harap murid-murid dapat melakukan kemahiran menghantar dan menerima bola menggunakan kaki. Kemudian dapat membezakan penggunaan daya semasa menghantar dalam pelbagai jarak. Okey, dan yang terakhir berasa seronok sewaktu melakukan aktiviti secara berpasangan ataupun berkumpulan. Ya, itu antara 3 objektif yang penting lah cikgu untuk menguasai teknik kita hari ini, menghantar dan menerima bola. Betul cikgu? Betul. Okey, saya pun kena belajar jugalah ni. Takut saya pass pun, saya hantar pun salah juga. Mana tahu Boleh. sekarang ada Cikgu Nizam, bolehlah Cikgu Nizam tunjukkan kat kita, betul? Betul. Alright. Tak ada masalah. Apa lagi cikgu yang ada di sebalik ni cikgu? Okey. Okey, hari ini Okey, ni antara objektif je lah ya. cikgu Okey, kita akan, sebelum kita habis, maknanya kita akan menguasai ketiga-tiga objektif ni, betul cikgu? Harapan saya supaya lepas dah habis nanti murid dapat kuasai ketiga-tiga ini. Okey, menarik. Alright cikgu, tapi banyak lagi yang kita nak belajar lagi kan cikgu lepas betul. ni. Sebelum tu kat rumah pun dah rasa seronok, saya dekat sini pun dah rasa tak sabar. Jadi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kalau nak belajar cara sepak bola dan terima bola dengan betul. Kita berehat seketika. Didik TV KPM. Hai, baiklah bertemu kembali kita di Didik TV KPM Mahir. Hari ini kita belajar apa? Kita belajar hantar dan juga terima bola. Baiklah Cikgu Nizam, kita punya pelajar dekat rumah pun dah bersedia sangat-sangat. Okey. Apa yang akan kita lakukan selepas ini cikgu? Okey, untuk aktiviti yang kita akan lakukan kejap lagi, ada 2 aktiviti. Ada 2 aktiviti ya. Okey. Aktiviti yang pertama, kita bagi nama dia teroka daya. Dan Ya, aktiviti yang kedua adalah Teroka ruang. Okey. Okey, teroka daya ni apa yang kita kena lakukan cikgu? Okey, untuk teroka daya ni, kita akan buat hantaran menggunakan pelbagai jarak. Ada jarak dekat dan juga ada jarak yang jauh. Jadi, okey. murid dapat tahu macam mana hantaran yang dia kena buat. Kalau dekat, kuat ke, perlahan ke, kalau jauh macam mana. Begitu. Oh, maksudnya tekanan yang kita gunakan juga berbeza, betul tak cikgu? Betul. Cikgu, kalau macam murid-murid dekat rumah kan cikgu, macam mana diorang nak pastikan tempat untuk mereka lakukan aktiviti ini orang kata sesuai. Yelah, takut main dekat ruang tamu, sepak bola terkena almari mak dah tak pasal-pasal kena marah. Macam mana cikgu? Mungkin mereka boleh gunakan kawasan luar rumah yang bawah parking kereta, mungkin boleh keluarkan kereta sekejap untuk mereka melakukan aktiviti ini. Ada ruang yang bersesuaian lah untuk melakukan aktiviti hari ini. Selamat. Itu yang paling penting. Dan kalau keluar juga cikgu, keluar daripada rumah, kena juga pastikan SOP, betul tak cikgu? Betul. Okey. Lepas tu apa pula yang kita ada cikgu? Okey, dekat sini. Kita nak mula dah cikgu? Boleh. Kita boleh mulakan aktiviti kita, tapi sebelum itu kita kena buat pemanasan badan dahulu. Okey, pemanasan. Tersasul-sasul saya dekat sini. Pemanasan Okey badan. cikgu, boleh cikgu silakan. Okey, pemanasan ni, mula-mula kita akan mulakan daripada bahagian kepala. Bahagian kepala. Sehingga ke kaki. Sebab kita akan lebihkan pada bahagian kaki. Okey, sekejap cikgu. Saya letak bola dulu cikgu. Okey. Bahagian kaki kita akan lebihkan kerana aktiviti kita pada hari ini banyak menggunakan kaki. Yes. Betul. Sebab tu kita akan pemanasan badan. Okey, yang pertama kita mulakan bahagian kepala dulu. Kita tolak dan kepala perlu tolak kembali tangan itu. Lawan lah cikgu. 1 2 3 4 5. Okey, kita tukar. Bawah pula. 1 2 3 4 5. Okey. Kanan. Pula, ya.
Tolak. Kepala Ikut tolak. ya, tangan murid-murid tolak. dekat rumah kena ikut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, Kiri pula. 3, 4, 5. Okey, sebelum tu saya terlupa. Ya, cikgu. Nak buat aktiviti. Ah. Kerajaan dah benarkan kalau nak buat aktiviti fizikal, kita boleh buka Okey, buka pelitup muka. Buka pelitup muka. Boleh saya buka? Okey. Okey, cikgu. Kenapa kena buka pelitup muka bila kita nak lakukan aktiviti sukan ataupun beriadah? Okey, apabila kita melakukan aktiviti fizikal, kita banyak bernafas. Jadi banyak bernafas. Kita bergerak aktif bila berpeluh. Bila ada mask, kita akan mengganggu pernafasan kita. Jadi bila kita buka mask sebenarnya membantu kita untuk bernafas seperti biasalah, Betul. cikgu. Sebab bila kita orang kata apa bergerak dengan aktif, kita menggunakan nafas ataupun kita menggunakan oksigen yang banyak. Ya, betul. Jadi pelitup muka ni mungkin dapat mengganggu. Okey. Betul. Saya letak Teruskan, dulu, cikgu. Okey. Okey. Kita teruskan tangan pula, bahagian tangan pula. Tadi dah kepala. Okey, dah kepala. Tangan pula. Tolak, Tolak. tarik. Okey. Okey, tukar tangan kiri. Okey. Okey, cikgu dah buka kan, tapi untuk aspek keselamatan kita di sini, saya terpaksa pakai mask lah, cikgu. Boleh, tak ada masalah. Okey, Tak kita ada. teruskan, cikgu. Okey, teruskan. Tangan kiri ya. Okey, tangan kiri. Okey, kemudian kita tukar. Tukar. Okey. Mata pandang sana. Oh, pandang sana, cikgu. Kira 1, 2. Cikgu takut bertentang mata dengan saya. 5, 6, 7, 8. Kemudian tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, Alright. kita teruskan dengan kaki sebab kita banyak guna kaki. Okey. Alright. Angkat, cikgu. Ya. 1, 2, Steady lah, cikgu. Cikgu macam tak bergerak lah, cikgu. 8. Okey, kita tukar. 1, Ke belakang. 2, 3, 4, 5. Okey. Okey. Tukar kaki kiri pula. Tukar kaki pula. Saya takut terjatuh je ni, cikgu. 2, 3, 5. Okey. Tukar. Okey. Korang dekat rumah, anda semua dekat rumah okey ke tu? Ada yang dah terjatuh ke tu? Kalau tak boleh stabil, boleh buat. Kita boleh depakan tangan kita, cikgu, untuk stabilkan badan kita. Tukar. Tolak. Okey, tolak. Pegang. Okey. Tolak biar rasa. Oh, cikgu. Okey. Tukar. Okey. Cikgu, kenapa pentingnya aktiviti pemanasan badan ni sebelum kita bersukan, cikgu? Pentingnya aktiviti pemanasan badan ni untuk menyediakan diri kita sebelum melakukan aktiviti fizikal. Sebarang aktiviti fizikal, kita kena sediakan dulu badan kita. Kemudian kita kena pemanasan badan juga penting untuk meningkatkan suhu badan, keadaan nadi dan denyutan jantung. Dan yang paling penting, pemanasan badan ini penting untuk elakkan kecederaan otot. Jadi pentinglah sebab untuk mengelakkan kita daripada cedera semasa melakukan aktiviti bersukan, cikgu. Betul. Yalah, main bola ni sebenarnya ramai yang excited. Contohnya main futsal. Saya pun, cikgu, kadang-kadang semangat sangat nak main bola ni, cikgu. Masuk terus gelanggang. Tapi lepas tu krem, cikgu. Sebab tu kita kena pemanasan badan dahulu sebelum aktiviti. Sangat penting. Okey, cikgu. Saya dah ready dah. Pemanasan badan. Okey, kita teruskan dengan aktiviti yang pertama kita iaitu teroka daya. Teroka daya. Okey, ambil, cikgu. Okey. Teroka daya. Okey. Musin boleh duduk bahagian maka yang dulu. Cikgu nak saya duduk ke, cikgu? Duduk. Berdiri. Cikgu sebut duduk tadi. Okey. Kalau kita tengok graf ni, ada jarak dekat. Kita akan buat hantaran, Musin terima, Musin hantar kembali pada saya. Kemudian Musin perlu bergerak ke bahagian maka yang paling akhir. Okey, faham. Dan saya akan hantar jarak jauh dengan. Okey, ini cikgu lah. Ni cikgu, ni saya. Comel kan? Okey, ni saya yang jauh. Jauh. Jom, cikgu. Okay. Jom kita start. Kita teruskan. Dah ready? Anda di rumah juga boleh ikut. Okey, pastikan tempat yang sesuai. And ada orang lah takkan nak sepak bola dekat dinding, betul? Ajak abang ataupun adik dekat rumah. Okey, jom, cikgu. Okey. Untuk membuat kemahiran hantaran menggunakan kaki, yang pertama kita kena guna bahagian dalam kaki. Okey, cikgu. Okey, bahagian dalam kaki dan kemudian kita kena kunci buku lali kita ataupun lock ankle. Saya dah ready dah ni, cikgu. Okey. Tengok Okey, terima. Yes, terima. Okey, betul ke, cikgu? Saya tahan. Boleh, tak ada masalah. Tapi lebih baik menggunakan bahagian dalam kaki juga untuk terima pula. Macam ni, cikgu, Ya, betul. Sekarang saya hantar kat cikgu. Okey. Okey. Bahagian dalam. Okey.
Okey. Saya dah semangat ni cikgu. Okey, musim bergerak ke bahagian Belakang cikgu maka Sini yang cikgu, ke belakang lagi? Jauh. Belakang lagi cikgu. Okey, kat sini kita Okey. dapat budak boleh hantar gunakan tambah sikit kekuatan supaya sampai. Tekanan yang tinggi lah cikgu. Okey, saya akan hantar dengan tekanan yang tinggi. Cikgu ready cikgu? Okey. Okey. Kali lagi, akhir. Last. Lagi. Okey. Saya yes. cuba kaki kiri Boleh, cikgu? tak ada masalah. Okey. Okey. Cikgu berpeluh dah ni Selesai sebenarnya. teroka daya, kita sambung dengan teroka ruang di mana kamu perlu bergerak, kita perlu bergerak. Banyak nak bergerak ke cikgu? Okey. Nampak marker biru? Okey, marker biru. Okey, marker biru. Marker biru ni umpama pihak lawan. Jadi kalau pihak kamu nak lawan. terima bola, kita kena ke Elak. ruang elak. Okey. Ke ruang yang kosong. Okey. Ada selang ruang kosong tengah. Okey, saya Sini, akan passing. Saya lari. Passing. Okey. Awak lari sana. Oh, lari. Saya lari cikgu, saya lari. Okey. Tukar. Tukar pula. Okey, saya hantar kat cikgu. Ya. Okey. Saya lari. Oh, cikgu rancak cikgu. Cikgu betul Ya. buat saya berpeluh. Alamak cikgu, saya terlanggar. Tak apa. Okey. Okey. Belum cikgu. Belum. Okey. Okey. Lari. Lari balik. Ya. Itu buat ulang kali. Okey, cikgu ready. Okey. Ulang lagi. Okey. Cikgu, ini betul-betul latihan cikgu. Ini latihan betul ni. Okey. Alamak cikgu, saya salah sepak lah cikgu. Kena guna bahagian dalam Oh, kaki. okey. Okey. Wah, cikgu. Penat? Saya mengah cikgu. Sekejap cikgu. Okey, Bagi saya kalau ambil nafas penat dulu. kita boleh nak ambil nafas dulu. Bukan saya penat, saya okey. Mungkin ada kawan-kawan kita kat rumah tu penat nak ikut kita cikgu. Boleh. Kalau Saya penat kita boleh okey. relax dan ambil nafas. Kita boleh tarik nafas. Hembus. Tarik. Hembus. Okey cikgu. Okey. Okey. Nak sambung lagi? Sambung cikgu. Boleh, tak ada masalah. Okey. Kita buat banyak kali supaya murid boleh mahir. Okey. Okey. Hantar balik. Tarik. Guna bahagian dalam kaki ya cikgu. Betul. Mesti dalam bak kaki supaya hantaran menjadi lebih tepat. Okey. Okey. Hantar. Ball cikgu. Ya. Okey. Han. Okey. Okey cikgu. Saya dengar cikgu kata boleh macam mana nak elakkan bola daripada dirampas. Okey. Macam mana tu cikgu? Sebab kita kemahiran kita adalah melibatkan kemahiran kategori serangan. Bila ada serangan, dia melibatkan pasukan menyerang dan pasukan bertahan. Kalau menyerang, dia perlukan bola untuk menjaring gol. Menjaringkan gol. Okey, kalau bertahan pula, dia perlukan bola, dia perlu menghalang pihak penyerang daripada menjaringkan gol. Ya. Faham. So sekarang kita nak menyerang cikgu. Kita sebagai penyerang. Jadi yang marker biru ini sebagai bertahan. Jadi untuk elakkan mereka rampas bola daripada kita perlu elak, lari dan mencari kawasan yang kosong. Okey, Kalau faham. kita tengok ada Berterabur dah cikgu. Sorry berterabur dah kan. cikgu. Okey, maka ada ruang. Okey. Sini ada ruang. Maksudnya ruang kosong. Bila Okey. kita ruang kosong, mudah tak kawan kita untuk hantar? Mudah cikgu. Mudah. Daripada kita Okey. berada di belakang pihak Okey. lawan. Boleh cikgu, boleh. Tapi cikgu sebenarnya kalau cikgu tengok saya dah mengah cikgu. Betul. Saya pakai mask. Boleh tak cikgu? Sebab itu pentingnya bila buat aktiviti fizikal boleh buka Okey, tapi untuk sebab kita mengelakkan dalam studio mengah. ni cikgu, Betul, kita tak kena ada masalah. jagalah. Tapi sebenarnya saya nak bagi alasan sebab cikgu saya nak pergi toilet jap, boleh tak cikgu? Boleh. Saya nak pergi tandas. So kita berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan pergi mana-mana, okey? Cikgu, izinkan saya pergi. Didik TV KPM. Okey, bertemu kembali kita di Didik TV KPM. Baiklah cikgu. Tadi saya pergi toilet. Lepas tu saya jumpa kawan saya main bola.
Tu yang ada bola tu cikgu jangan marah. Tak ada masalah. Okey cikgu, saya dah nampak ada peralatan, ada kotak-kotak, ada marker kat sini. Kita nak buat apa sebenarnya cikgu? Okey, untuk aktiviti kali ini kita panggil dia permainan kecil. Permainan? Permainan kecil. Kecil. Permainan kecil. Okey, Permainan okey. kecil-kecil je. Kecil-kecil Tak je? perlu besar-besar. Okey. Sebab kita pun ada tempat yang terhad, betul cikgu? Betul. Yang kawan-kawan kita kat sana pun ada dekat rumah, betul? Ya, So betul. inilah antara permainan yang bersesuaian. Ya, betul. Okey cikgu, jom. Lagi satu, kita nak dengan situasi sekarang kan, pandemik, tanpa ada persentuhan. Itu yang so, paling penting, penjarakan fizikal. Jadi aktiviti ni memang kita tak akan bergabung pun. Okey, Kita akan gunakan jarak yang sesuai. Okey. Saya letak bola dulu cikgu. Sebelum kita buat, saya akan terangkan dululah apa yang kita akan buat. Okey, kalau kamu tengok graf yang comel ni, ni kamu, ni saya, comel kan? Okey. Kita punya permainan ni namanya bijak hantar, bijak terima dan bijak tic-tac-toe. Kalau kamu pernah main tic-tac-toe, pernah kan? Yang main pangkah bulat tu cikgu? Ya, betul. Kalau kat sekolah biasa budak-budak, okey. murid-murid kata XOX. Main XOX. Tapi nama sebenarnya adalah tic-tac-toe. Betul lah cikgu. Saya pernah main ni sementara nak tunggu cikgu masuk kelas. Betul. Biasa memang murid buat macam tu. Kalau cikgu lambat masuk, habis satu buku main. Betul. Banyak gunakan buku matematik. Sebab ada kotak. Tak Okey, cikgu teruskan. Okey. Sebelum kita pergi ke titik tu, kita perlu buat satu kemahiran yang kita buat tadilah, kemahiran yang awal-awal hantar, tadi cikgu. Kemahiran hantar dan terima gunakan bahagian dalam kaki. Okey. Bola tu kita akan hantar melalui marker yang telah yang ada di depan kita. Okey, macam ni marker. Contohnya depan ni lah dua ni. So, keluasan marker ini adalah, kalau kamu perasan, dia hanya seluas saiz bola saja. Jadi dia perlukan murid itu perlu bijak menghantar supaya betul-betul ikut laluan yang telah ditetapkan. Kena betul-betul fokus lah cikgu. Betul. Tak boleh keluar daripada kawasan ni cikgu. Betul. Tapi kalau kat rumah cikgu, mereka tak ada marker ni, apa yang mereka boleh gunakan sebagai gantian untuk marker ni cikgu? Macam-macam mereka boleh gunakan. Antaranya mungkin boleh menggunakan mangkuk plastik lah, jangan mangkuk kaca. Mangkuk plastik, jangan mangkuk kaca. Kalau tidak, masalah nanti. Mak mengamuk. Jangan. Kalau nak lebih kreatif lagi, boleh guna tempurung kelapa. Tempurung kelapa. Satu kerja cikgu nak panjat pokok. Boleh dapat dekat kedai runcit. Boleh. Okey cikgu. Okey, lepas dah buat hantaran, kita akan berlari serentak. Lari serentak ke bahagian tic-tac-toe dan selesaikanlah. Hanya letak satu saja dulu. Letak satu, kemudian kita patah balik, kita buat lagi. Okey. Kita buat kemahiran ini, permainan ini berulang kali. Okey. Nampak cikgu macam nak bersaing dengan saya ni cikgu. Sabar saya. Saya cuba cikgu. Sebab cikgu mesti menang. Okey. Tanpa masa kita akan mulakan. Okey. Hantar melalui... Kita rehearsal dulu cikgu. Boleh. Kita boleh cuba dulu. Cuba dulu sebelum kita buat. Okey, hantar. Kena. So tak boleh. Tak boleh. Kena. Hantar betul-betul. Betul-betul Sebab tu kita panggil bijak hantar. Maksud betul. Bijak. So nak hantar pun kena bijak cikgu. Kena bijak. Okey. Gunakan. Alamak. Saya tak bijak lah cikgu. Kurang bijak di situ ya. Okey, kita cuba lagi sekali cikgu. Boleh. Okey. Cikgu bijak. Nak tengok saya bijak ke tak ya? Tengok sekejap ya cikgu. Alhamdulillah bijak sikit lah. Okey, lepas tu cikgu. Kemudian kita akan berlari. Berlari. Dan ambil satu. Kita letak kat mana bahagian yang awak letak? Contoh saya letak sini. Saya letak sini. Okey, lepas tu kita patah balik. Patah balik. Okey. Kita pas. Okey, boleh kita mula? Okey, boleh. Letak balik lah cikgu. Nanti cikgu mengelak pula. Okey, boleh. Okey. Sekejap cikgu, saya ambil nafas dulu. Okey, nafas dulu. Okey, sebab saya nak menang. Kita akan buat 3 pusingan. Okey, pusingan pertama. Okey. Selesaikan. Kemudian kita sambung pusingan kedua. Okey, boleh. Okey. Sekejap cikgu, saya nak doa dulu. Okey dah, jom. Okey. Saya lari cikgu. Okey, lari. Saya tahan dulu. Tahan dulu. Okey. Tahan dulu. Okey. Okey, kita lari. Okay. Menarik ni cikgu. Alamak. Boleh. Okey.
Okey. Okey. Ha! Alamak. Yes, saya menang. Okey, saya dapat 3 markah. Pasukan yang menang dapat 3 markah. Saya dah cakap dah cikgu. Sebab cikgu lah menang. Okey, kita akan sambung pusingan yang kedua. Kita main berapa pusingan ni cikgu? 3 pusingan. 3 pusingan je. Ya. Sampai selesai. Okey, saya letak balik. Okey. Boleh? Kita ambil nafas dulu. Ambil nafas. Cikgu Tarik. memahami saya. Terima kasih cikgu. Lepas. Tarik sikit. Lepas. Okey, boleh kita teruskan? Sekejap cikgu. Belum lagi? Tadi Okey, cikgu... tak apa. Tak, Tadi saya dah. Okey dah. Sekarang ni, tadi cikgu menang. Saya nak doa lagi sekali. Saya nak menang. Silakan. Tak ada masalah. Okey cikgu. Cikgu sedia? Sudah. Saya tak ada masalah. Okey. Boleh? Okey. Alamak. Tak apa, boleh. Tak ada masalah. je lah. Nampak cikgu, saya betul nak menang ni cikgu. Okey, tak apalah cikgu. Kira okey lah tu. Okey. Boleh, tak ada masalah. Ambil masa. Ambil masa untuk berfikir. Okey. Okey. Alamak. Okey, saya macam ada harapan ni cikgu. Aduh, tahniah Musin. Cikgu, kalau macam ni, cikgu dapat 3 markah cikgu kan? Saya dapat 6 sebab 1, 2. Betul. Boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Yang penting ada warna yang sama. Penat? Saya dapat soalan bocor cikgu kat dalam. Yang membantu saya sebenarnya. Cikgu, saya ambil nafas dulu cikgu. Boleh. Saya pun nak ambil nafas juga. Okey, saya nak tanya cikgu lah. Kita dah buat ni kan penat kan. Saya pun betul mengah ni cikgu sebenarnya. Apa faedah dia atau kebaikan daripada permainan yang kita buat ni cikgu? Okey, sebenarnya permainan kecil yang kita buat ni sebenarnya untuk memberikan keseronokan dan kepuasan kepada murid untuk bermain. Selain mereka melatih ataupun praktis kemahiran yang kita dah ajar tadi. Menjadikan pembelajaran kita hari ini lagi seronok lah lebih cikgu. seronok. Bila ada persaingan, murid lagi seronok. Dia mesti nak menang, kan? Okey, terutamanya untuk murid tahap 1. Okey. Menarik. Mungkin saya boleh lawan juga yang kat rumah tu. Kalau nak lawan, hello je ya. Saya dah menang. Cikgu, kita ada yang ketiga ya? Pusingan yang ketiga. Okey. Okey. Okey, kita teruskan. Pusingan yang ketiga. Pusingan terakhir. Okey. Anda bersedia? Ambil nafas. Ambil nafas cikgu. dulu. Ambil Okey. nafas. Okey. Okey. Okey, boleh? Kejap, doa cikgu, doa. Okey, doa, Dalam apa yang kita silakan. buat, doa penting cikgu. Sebab Tuhan Tak ada tu merahmati masalah. apa yang kita buat. Betul cikgu? Betul. Okey, doa jap. Saya pun doa juga. Sebab ni pusingan terakhir. Okey, Saya pun kena okey. menang. Boleh? Okey. Okey cikgu. Saya nak stretching cikgu. Saya nak stretching. Boleh, tak ada masalah. Silakan. Cikgu. Okey. Okey, sedia? Sedia cikgu. Okey. Boleh tukar-tukar Boleh, cikgu? boleh, tak ada masalah. Okey. Cikgu tak bagi tahu. Nampak sangat cikgu nak menang sangat ni. Okey. Saya saja hantar slow. Ada satu je cikgu tak tahu. Taktikal. Saya hantar slow supaya cikgu gerak lambat. Bijak. Memang Gurau, bijak. cikgu, gurau. Okey, sebab itu kita kata bijak hantar. Bijak hantar. Alhamdulillah saya bijak. Okey, tahniah Musin. Pusingan terakhir awak menang. Dapat 3 markah. Jadi awak dah berapa kali menang? 2 kali. 2 kali sebab yang pertama kali saya mengalah. Tak ada gurau cikgu. Okey. Okey cikgu, selain daripada permainan ni, permainan apa yang boleh kawan-kawan kita dekat rumah lakukan? Okey. Mungkin permainan passing, hantar dan terima. Hantar dan Kemudian terima. berlari ke hadapan
dan patah balik. Sentuh dinding ke kat rumah kan. Sentuh dinding. Lepas tu lari, Sentuh dinding. patah balik. Buat lagi, sentuh dinding, patah balik. Oh, boleh macam 10 lah cikgu ya, kan. betul. Kita berlawan dengan abang kita ataupun Ya. ketuk rumah jiran sebelah. Jom lawan. Ajak je. Dia pun bosan kat rumah tu. Betul cikgu? Betul. Sebab budak-budak murid-murid semua kat rumah kan. Jadi tak tahu apa nak buat. Boleh kita aplikasikan dalam permainan. Okay. Cikgu, kenapa kita guna bahagian dalam kaki cikgu untuk hantar bola? Kenapa tak boleh guna depan ataupun belah luar? Okey. Style cikgu luar. Memang Sebab style. kamera nak tangkap gambar kan. Macam tu cikgu. Okey. Sebab kemahiran kita ni adalah permainan asas. Mana Jadi, asas, okey. saya lebih fokuskan kepada kemahiran pelakuan yang lebih asas. Bila Asas lah. permukaan kita guna bahagian dalam kaki, dia lebih mudah untuk murid lakukan daripada kita guna bahagian tepi ataupun bahagian atas kaki. Oh, faham. Sebab permukaan bahagian dalam kaki ni lebih luas, lebih rata dan mudah untuk murid hantar kepada rakan dan dia dapat rasa macam mana hantaran itu. Kalau berjaya, boleh. Oh, saya standby ni cikgu. Macam tu. Saya ingat cikgu nak hantarkan lurus. saya. Okey, bila dia hantar, bola tu Okey. lurus nampak. Kalau kita gunakan tepi ke, mungkin dia akan lari sedikit. Kalau kemahiran kita dah tinggi, kita boleh buat macam-macam bentuk kemahiran. Macam pemain bola sepak profesional yang sekarang ni. Macam-macam Faham, cikgu. hantaran dia boleh buat. Okey. Cikgu, tadi cikgu ada cakap cara nak mendapat ataupun mengelak daripada bola kita dirampas kan. Saya keliru juga. Macam mana? Kalau macam kita tengah bawa-bawa, orang nak rebut bola kita, takkan kita nak ambil pegang cikgu? Okey. So macam mana kita nak elakkan bola tu daripada dirampas? Itu adalah tugas rakan sepasukan. Rakan sepasukan. Sebab tu saya minta awak berlari jauh daripada marker. Maksudnya awak tak ada bola betul? Saya ada bola. Okey. Jadi untuk pastikan awak dapat bola, awak kena cari ruang kosong untuk dapat bola. Okey. Elakkan Boleh kita daripada- try cikgu? Boleh kita cuba tak? Macam mana tu? Boleh kita cuba? Boleh. Okey. Okey. Ni Okey. contoh. Okey. Okey. Okey, yang marker ni sebagai apa cikgu? Sebagai pihak lawan. Pihak lawan Okey. Awak ada situasi di sini. Saya Saya kat ada sini. bola. Okey, awak nampak pihak Okey, lawan ada 2 orang. pihak lawan. Kat mana awak akan berlari untuk dapatkan bola? Ke kiri saya cikgu. Sebab apa ke kiri? Sebab kenapa kau tak elak? Gurau je cikgu. sebab kosong lah cikgu. Betul. Sebab ruang kosong. Di situlah baru saya boleh Okey. hantar bola. Saya hantar balik. Ya. Jadi pentingnya murid berfikir untuk mengelak daripada bola dirampas. Sebab kita kena ingat kemahiran kategori serangan ini melibatkan pasukan penyerang dan pasukan bertahan. Ya, betul. Jadi pasukan bertahan satu je objektif dia nak rampas bola daripada penyerang yang menyerang. Okey, kalau tadi kita bertahan cikgu kan? Kalau kita nak menyerang, maksudnya kita nak ambil bola daripada orang. Tadi kita nak larikan bola daripada orang. Ini kita nak pergi nak ambil. Menyerang. Kalau nak ambil bola daripada orang, Kita kena minta elok-elok lah cikgu kan? Bukan. Nak bola bukan Okey, silap. ada cara dia. Okey. Itulah kepada kemahiran memintas. Memintas. Tapi- Saya tadi meminta cikgu. Awak meminta sebab kita lari daripada pihak lawan. Okey, Tapi okey. kalau pihak lawan nak ambil bola daripada kita, dia kena memintas kita. Memintas. Nak tunjuk contoh cikgu? Macam mana nak tunjuk contoh? Perlu ke? Kalau cikgu Boleh hebat. ke? Tak ada. Sabar cikgu pula. Jangan. Kena hormat cikgu tau. Apa, kita buat satu-satu dahulu. Okey, boleh. Kemahiran pada hari ini lebih pada hantaran dan terima bola. Okey, Memintas tapi- kita akan pergi ke kemahiran yang akan datang. InsyaAllah. Okey, cikgu. Sebelum kita berehat kan, sebab saya nak pergi toilet lagi sekali. Cikgu payung satu skill cikgu. Satu skill. Skill saya Yang pun, mungkin adik-adik kita dekat rumah boleh ikut. saya pun dah lama kan kita PKP. Dah lama tak pegang bola ni sebenarnya. Wah. Okey, saya buat Cikgu, hati-hati cikgu. Dapat Tak sikit apa. cikgu. Cikgu, saya keeper. Hantar kat saya tangkap cikgu. Okey. Cikgu betul menggunakan masa ni ya cikgu? Ya, betul. Cikgu timbang cikgu, saya balik ya cikgu. Okey, kita berehat seketika. Okey. Bagilah cikgu timbang dulu, saya pun nak pergi toilet. Okey. Belum bye lagi. Kita berehat seketika. Dah habis dah cikgu? Dah habis dah.
Didik TV KPM. Baiklah, bertemu kita kembali di Mahir Didik TV KPM. Okey cikgu? Ya. Tadi kita dah betul mengah je tadi cikgu. Saya pun dah macam tercungap-cungap nafas saya dibuatnya. Okey, kita dah ada. Ni apa cikgu? Okey, ni yoga mat. Okey. Lepas kita dah buat aktiviti tadi. Banyak aktiviti kita buat. Ada pelari. Dan cikgu kalah. Betul, saya kalah. Okey. Awak menang. Saya menang. Saya cakap sebab nak suruh cikgu cakap. Okey dah. Okey, lepas tu cikgu? Okey. Okey, yoga mat ni kita akan buat aktiviti cooling down ataupun menyejukkan badan. Menyejukkan badan. Kita dah panas tadi, kita dah bergerak sana sini, kita dah buat macam-macam aktiviti. Jadi selepas saja aktiviti fizikal, kita perlu buat aktiviti menyejukkan cikgu, badan. sebelum kita mula, saya nak tanya, kenapa pentingnya untuk menyejukkan badan ni cikgu? Okey, bila kita buat aktiviti tadi, okey, otot kita bergerak, aktif. Okey. Jadi apabila menyejukkan badan ni, kita nak relaxkan balik otot kita yang dah tegang-tegang, yang dah aktif tadi, dan kemudian kita nak kembalikan denyutan nadi, denyutan jantung kepada keadaan normal. Pada keadaan normal supaya tak terlalu macam tadi kita dah mengah kan. Cikgu nak cakap saya ke? Macam saya lah, tercungap-cungap. Kan mesin tadi kan, nampak tengah-tengah. Jadi kita nak bagi relax, bagi cool. Okay. Jom cikgu, kita mula. Okay. Yang paling penting untuk kerjasama. elak Bukan. kejangan otot. Kekejangan otot. Okey. Itu pentingnya menyejukkan badan. Okey, boleh kita boleh teruskan. cikgu. Okey, jom. Tadi kita Nak saya baca doa dulu. Cikgu angkat macam tu doa. Tak ada. Okey, bukan. Okey. Saya dah terbiasa. Okey, tak apa. Okey. Tadi kita buat aktiviti pemasan-pemasan berdiri. Okey. Jadi kita menyejukkan badan, kita duduk. Supaya lebih relax. Itu yang seronoknya cikgu. Okey, duduk. Duduk cikgu menghadap lah. Menghadap senang. Okey, cikgu nak borak dengan saya. Saya suka berborak. Okey. 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 Lembut kan? Duduk, lembut. Kita lujurkan kaki. Tunjukkan. Cikgu kaki sama pula. Kasut sama cikgu. Buy one free belah sana. Awak nak makan gurau je sikit. cikgu. Okey. Jangan dekat-dekat, bahaya. Oh, ya, betul. Okey, yang pertama kita cuba sentuh hujung kaki. Cikgu saya dah mengah tadi cikgu. Sampai. Kejap ya. Sampai. Tak apa, buat yang mampu. Okey, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Tadi Rasa sampai kan? 5 je cikgu. Ni kenapa sampai 8 cikgu? Sebab rasanya macam banyak sikit lagi masa. Oh, okey. Okey. Pandai cikgu. Kita tambahkan lagi kiraan jumlah. Okey. Rasa kan? Rasa cikgu. Sebenarnya kita relaxkan otot, bahagian otot. Okey, yang dekat rumah kena buat betul-betul juga sebab apa? Ya. Ini yang paling penting sebab kita nak mengelakkan berlakunya kecederaan ataupun kekejangan otot selepas bersukan. Betul cikgu? Betul. Okey, seterusnya apa cikgu? Kita ambil kaki kanan, letakkan di atas lutut kaki kiri. Okey. Kemudian tangan kiri kita sentuh hujung kaki. Untuk hujung kaki kiri. Tangan kanan tekan. Tolak. Yes. Boleh kita rasa. Rasa cikgu sakit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kat rumah jangan mengelak dia. Okey, kena buat betul-betul. Okey, kemudian kita tukar benda yang sama. Okey. Okey. Tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Laju saya kira. Kita ulang semula yang sama tadi, tapi ada beza sikit. Kita tarik rapat ke dada kita. Cikgu. Betul menduga saya cikgu. Okey. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita tukar. Tukar. Kaki kiri pula. Angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kemudian kita bengkokkan lutut. Okey cikgu. Sambil kita buat ni kan cikgu. Kita ketuk. Ketuk-ketuk bagi saya nak tanya cikgu, saya ada soalan. Boleh. Betul ke daripada sekolah rendah lagi sebenarnya saya rasa perkara ni. Bila kita nak cooling down je, mesti kena orang kata apa, dekat rumah pun biasa kan macam ni. Nak cooling down je kena start daripada kaki ke atas. Terakhir sekali kepala. Benda tu perlu ke cikgu? Sebenarnya tak perlu pun. Kita menyejukkan badan ni kita boleh guna kita kendurkan bahagian yang aktif, bahagian otot yang aktif. Contoh tadi kita banyak gunakan kaki. Jadi kita boleh menyejukkan badan pada bahagian kaki saja. Kita kendur-kendurkan, kita longgar-longgarkan. Contoh kalau kita main permainan lain yang menggunakan tangan macam badminton, kita kendurkan bahagian yang lebih banyak menggunakan tangan. Tapi kalau badminton mesti guna kaki. Jadi kena buat satu badan. Tak semestinya kena buat daripada bawah sampai ke atas.
Fokuskan pada bahagian yang kita guna secara aktif ataupun yang utamalah. Aktiviti yang Okey, macam kalau untuk bahagian apa ni, macam tadi kita buat menghantar dan menerima, bahagian mana yang paling banyak menggunakan otot? okey, banyak bahagian betis, Betis, paha, hamstring, bahagian hamstring, bahagian Oh, sebab tu yang tadi bila saya buat tu, rasa ya cikgu Yes. dekat paha atas. Bawah ni pun betis. Paha dan betis. Okey, kita nak longgarkan, nak kurangkan ketegangan otot pada bahagian tersebut. Okey, Lagi kita ketuk-ketuk, bagi longgar, bagi relax. Sambil tarik nafas, macam tu. Okey. Saya nak tanya, seronok tak tadi? Seronok cikgu. Satu, seronok sebab saya dapat lakukan aktiviti yang seronok, yang mencabar. Kedua, seronok sebab saya menang cikgu. Itu yang paling seronok sebab saya menang. Ini yang saya nak dalam boleh kita berdiri? Okey, berdiri cikgu. Okey. Seronok pula duduk bersembang ni cikgu. Sebab kita dah buat aktiviti tadi, seronok pula, rasa relax kan bila kita duduk. Okey, sebab itulah saya pentingnya permainan kecil tadi untuk memberi keseronokan kepada murid sewaktu bermain atau melakukan aktiviti sambil mereka mempraktikkan kemahiran yang diajar. So, tic-tac-toe ni sebagai satu tambahan lah aktiviti selepas siapa hantar bijak melalui lorong ataupun kawasan yang telah ditetapkan. Sambil tu dia tambah lagi satu aktiviti. Okey cikgu. Macam yang saya belajar tadi cikgu, saya dapat satu pelajaran. Kita nak main bukan sekadar seronok je, betul tak cikgu? Betul. Kita kena bijak dalam membuat keputusan. Bila masa untuk kita hantar bola and dalam keadaan mana yang kita sesuai untuk terima bola. Betul tak cikgu? Betul. Itu sebenarnya sangat penting dalam saya fokuskan pada sukan bola sepak ataupun sukan bola sepak supaya pergerakan ataupun hantaran dalam pasukan itu menjadi lebih senang, lebih mudah, lebih lancar. Kalau kita berada dekat dengan pihak lawan, kemungkinan hantaran daripada lakan kita mungkin akan dirampas ataupun dipintas oleh pihak lawan. Faham. Cikgu, kalau macam cikgu mesti ada murid cikgu kan? Betul. So biasa kalau cikgu mengajar murid kan, diorang mereka sepak dan terima bola, apa kesalahan yang senang terjadi di antara mereka? Okey, kesalahan yang biasalah sangat. Dan bila cikgu tengok, macam tu. Adalah Cikgu macam tu ke? Tak kan? tengok keadaan lah. Itu warning tu, tengok keadaan. Kalau tengok macam perlukan penegasan, saya kena tegas. Okey. Biasanya yang murid lakukan lebih-lebih lagi pada tahap 1, mereka secara fisiologi ataupun secara fizikal mereka belum pandai kadang-kadang beberapa kemahiran macam menendang kan, berlari dan menerima. Jadi, kadang-kadang mereka buat kesalahan pada bahagian ankle tidak dikunci ataupun buku lali tidak dikunci. Tidak dikunci maksudnya cikgu? Kita kena keraskan ankle kita. Tak boleh lembek lah cikgu. Tak boleh lembek. Kalau lembek, bola tu macam ni lah cikgu. Bola tu akan begini-gini lah cikgu. sampai ataupun faham. Pergerakan bola tu mungkin akan lari daripada sasaran. Tak sampai sasaran yang tepat lah. Betul. Okey. Itu antara kesalahannya lah. Kesalahan lain cikgu? Kesalahan yang biasa cikgu buat? Lain saya buat. Okey, biasanya lagi satu hantaran yang tidak tepat lah. Maksudnya biasa budak dia tengok bola, dia tak tengok pada sasaran. Okey. Cikgu, soalan terakhir lah cikgu. Biasa kalau kita tengok atlet-atlet dekat TV ataupun atlet profesional cikgu kan, biasa lepas diorang melakukan aktiviti sukan ataupun aktiviti riadah, diorang akan mandi ais. Kenapa cikgu? Kenapa nak mandi ais? Kenapa tak mandi air panas ke? Air bunga ke? Kenapa kena air sejuk? Okey, air sejuk kerana sebab kita dah melakukan aktiviti, suhu badan kita naik tinggi. Panas. Jadi bila kita masuk mandi dengan air panas, dia akan menambahkan lagi kepanasan kita dan boleh berlaku dehidrasi ataupun berlaku macam stroke haba. Jadi kita mandi air sejuk, kita dapat kurangkan suhu badan dan kita dapat apabila kecutkan masa kita. Kecutkan masa kita. Biasa kalau kecederaan kita akan tuang ais betul. Sebab kecederaan pada otot tu dia cedera. Jadi kita nak kecilkan saluran ataupun perlahankan saluran darah, jadi kita tak ais. Itulah kegunaan dia mandi ais. Faham cikgu.
Baiklah, saya pun lepas ni saya rasa lepas kita buat macam-macam tadi, saya pun kena mandi ais ni. Kawan-kawan kat rumah kalau ada rasa sakit-sakit, call ayah. Ayah nak ais RM5, tuang dalam baldi, mandi. Okey? Betul. Okey cikgu, kita pun dah di penghujung rancangan. Terima kasih Cikgu Nizam. Saya rasa seronok sangat belajar menendang Sama-sama. dan juga menerima bola. Okey, terima kasih kepada anda di rumah juga sentiasa bersama kami daripada mula sampailah habis. Rasa seronok tak? Seronok tak? Alhamdulillah. Kalau seronok, kena buat selalu supaya kita tak bosan dan tubuh badan kita cergas sentiasa. Okey cikgu, saya menang. Bertemu Tahniah. lagi di lain hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM